Seorang perempuan yang berzina sehingga melahirkan anak, maka anak itu nak dinasabkan kepada siapa? Nak dinasab tu maksud nak dibinkan kepada siapa? Jawapan kepada persoalan ini ada dua. Yang pertama, sekiranya perempuan yang berzina itu tidak berkahwin. Semasa dia berzina, dia tidak berkahwin. Tidak berkahwin ni sama ada dia seorang anak dara ataupun dia seorang janda. Artinya status janda bukan isteri orang. Kalau dia tak menikah sampai kemudian tu, confirm anak itu dinasabkan kepada dia sebab dia tak ada suami. Kalau dia berkahwin dengan lelaki yang menyebabkan kewujudan anak itu, iaitu dengan lelaki yang berzina dengannya sehingga dia hamil, maka kalau sabit kehamilannya sebelum berkahwin, maka anak yang dilahirkan itu tidak boleh dinasabkan kepada suaminya. Artinya suaminya itu bukan bapa kepada anaknya. Tidak boleh dibinkan kepada suaminya itu. Itu nak buh bin apa? Dalam konteks kita di Malaysia ni, buh bin kepada Abdullah dan Abdul yang disandarkan kepada Asmaul Husna. Itu dalam konteks kita di Malaysia lah. Dalam bahasa yang mudah, dibinkan kepada ibunya. Tidak ada keturunan sebelah bapaknya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang perempuan yang berzina, semasa dia berzina ni, statusnya dia adalah isteri orang. Artinya dia ada suami. Tetapi dia berzina dengan lelaki yang lain semasa dia sedang menjadi isteri orang, sehingga menyebabkan dia hamil. Maka anak yang dikandung itu setelah dilahirkan, nak dibinkan kepada siapa? Nak dinasabkan kepada siapa? Maka anak itu dinasabkan kepada suaminya. Walaupun bukan daripada benih suaminya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu dinasabkan kepada pemilik firash. Pemilik firash ni satu bahasa Kesan, iaitu suami kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut. Jadi dia ada dua situasi. Perempuan yang berzina, kalau semasa dia berzina, dia bukan isteri orang, artinya dia tak berkahwin, maka anak yang dikandung itu tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang berzina dengannya, walaupun lelaki itu berkahwin dengannya. Yang kedua, kalau perempuan itu berzina, statusnya dia suami isteri orang, maka anak itu pun tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang berzina dengannya, tetapi dinasabkan, dibinkan kepada suaminya. Dari segi logik, ada setengah orang kata mana boleh macam tu? Tak logik. Sebab apa? Sebab dia pegang logik. Yang pertama, anak zina daripada lelaki yang berzina, lepas itu dia ambil tanggungjawab berkahwin dengan perempuan tersebut. Sopa sebiji dengan lelaki yang berzina tu. Pasal apa tak boleh buh bin dia? Logiknya buh bin dia lah. Sebab sopa benih dia betul-betul lah. Pasal apa? Kerana Islam tidak mengiktiraf anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkahwinan. Pegang logik yang kedua pula. Kalau kita nak pakai logik lah. Pasal apa pula anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bersuami, tetapi anak itu hasil daripada perzinaan, rupa pun tak serupa dengan suami dia. Di segi logik, mana boleh buh bin suami dia? Rupa blend tu. Kerana Islam mengiktiraf perkahwinan itu sebagai sebab untuk menasabkan anak yang dilahirkan. Jadi di sini jelas pada kita bahawa kita di dalam menasabkan anak ni, walaupun rupa serupa tak serupa, tidak boleh dinisbahkan kepada logik, tetapi kepada ketetapan hukum syarak. Jadi kena ingat pada orang yang berzina, kalau dia ambil tanggungjawab berkahwin dengan perempuan yang berzina dengannya, tapi sebelum berkahwin memang dah hamil, anak itu tidak boleh dibinkan kepada lelaki yang berzina itu, walaupun dia sah menjadi suami kepada perempuan tersebut. Dan seorang perempuan yang berzina, statusnya isteri orang, bila dia melahirkan anak, maka anaknya itu dibinkan kepada suaminya. Pun demikian, ada pengecualian. Kalau suami dia tak mengiktiraf anak itu sebagai anaknya, dia tengok muka blend, mana anak aku ni muka negro dan seumpamanya, iktiraf tak iktiraf, Islam mengiktiraf,
kena buhbin dia. Esok ni kalau anak tu perempuan, maka suami itu jadi wali dia sebab dia anggap bapak. Kalau dia mati, boleh pusaka mempusakai, kecuali jika dia tak mitraf, dia ada hak untuk menafikan dengan cara li'an. Dengan cara li'an. Tapi kalau dia menafikan anak itu dengan cara li'an, bermakna hubungan dia dan isterinya putus selama-lamanya, mereka tidak boleh berkahwin lagi. Dia fikirlah di antara dua, nak kekal hubungan dengan isterinya bersama dengan anak-anak yang lain, ataupun dia nak putus hubungan dengan menafikan anak tersebut. Kalau kekal hubungan dengan isterinya, maka anak yang dilahirkan oleh isterinya itu, walaupun bukan daripada benihnya, tetap dinasabkan kepadanya. Itulah ketetapan syarak. Wallahu a'lam.